Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya tumpuan dari stadium ke stadium akan kita berikan. Namun dua perlawanan ini akan menjadi tumpuan, iaitu pertemuan antara pasukan Kedah dan juga Kelantan United. Asmawi Bakri dan juga Syarum Kalam akan menemani saya untuk tempoh mungkin sejam berikutnya. Kita mungkin akan tambah program ini kepada 2 jam, mungkin. Bersedia? Yes. Nampak tak confident? Yes, very confident. Very confident. Good. Okey, baik. Hari ini kalau kita lihat di atas kertas sememangnya Kedah mempunyai pilihan, di atas kertas Kedah mempunyai kelebihan dalam pelbagai faktor. Dan nyata hari ini mereka turun dalam kedudukan yang walaupun tidak menurunkan Rabbit Attaya dalam kedudukan yang pertama sebagai starting, tetapi komposisi pemain itu sudah cukup menceritakan bahawa Aidil mempunyai satu skuad yang sangat baik. Syarum. Seperti yang dijangkakan, pasukan Kedah akan lebih dominan apabila bermain di Darul Aman lagi. Cara permainan mereka bermula dari awal menguasai permainan seperti mana yang kita tahu pasukan Kedah, Badrul Batiar dan juga Fazrul Daniel banyak mengawal di bahagian tengah. Dan kita lihat pasukan Kelantan United agak struggle sikit di hadapan apabila bagi saya mereka kalah 1-1 dengan pasukan Kedah. Pasukan Kedah nampak lebih bersedia dan juga lebih steady dalam pertemuan malam ini. Selain daripada commanding di bahagian pertahanan untuk pasukan Kelantan United, saya juga nak tarik sedikit perbincangan kepada bagaimana decision making ketika 1 lawan 1, ketika nak memulakan joint attack bersama dengan bahagian tengah dan juga bahagian depan, itu mungkin akan menjadi masalah utama kepada pasukan Kelantan United. Ya, betul. Kita tak dapat nafikan bahawa head to head antara pemain Kelantan dengan pemain Kedah begitu gap ada begitu besar gap dia. Dan kedudukan formasi pun apabila Nazrul membuat 4-1-4-1 tu untuk mengimbangi kedudukan 5 pemain di bahagian tengah untuk menyekat pergerakan terutamanya Badrul dengan Fazrul Daniel untuk merancang di bahagian tengah tu tak menjadi. Kita tahu kekuatan ini memberikan ruang yang besar. Kita lihat apa yang berlaku pada gol pertama ni. Bad tanpa diberikan tekanan, nampak kedudukan Zazwan yang berjaya membuat satu larian terus ke depan, kesilapan penjaga gol yang keluar tanpa membuat apa-apa sentuhan, dan kesempatan itu diambil oleh Syazwan untuk menjaga gol yang pertama. Posisi Fikri Cik Soh juga 50-50. Keluar kena cepat, tak keluar mengharapkan depan tolong. Syarum. Ya, sepatutnya sebagai seorang penjaga gol dia sudah di belakang sekali kita nampak bola itu kita boleh menjagakan. Tetapi mungkin di sini faktor pengalaman dan juga gugup bermain di pentas yang besar TNPL Malaysia ini membuatkan mungkin sedikit beliau agak terlambat, teragak-agak, dan hasilnya dihukum dengan satu larian dan juga finishing yang baik daripada Syazwan. Saya nak tengok balik tadi yang ketika bola tu travel, bola daripada Bad, kita nak lihat pada mana posisi defender untuk pasukan Kelantan United. Nadira, kalau boleh saya nak ambil yang tadi yang bola travel tu, Nadira ataupun Tasha, pada kedudukan ini. Lihat ada 3 pemain yang hanya mengharapkan, of course, itu bola goalkeeper. Tetapi pada ketika untuk mencabar Syazwan Zainul. Ya, kalau kita lihat mereka boleh dikatakan statik, bukan badan, tak membuka badan untuk membuat larian, iaitu track back. Mereka seakan-akan mengharapkan keeper belakang yang mengambil bola. Tetapi di dalam pentas yang besar seperti Piala Malaysia, kita tak boleh, sebagai pemain pertahanan, kita tak boleh berada dalam flat footed seperti itu, dan hasilnya mereka dihukum. Yang paling hampir pada kedudukan tersebut boleh melakukan challenge setidak-tidaknya, Ya, betul. Kedudukan kalau kita lihat kat situ mungkin Haris Kamarudin yang posisi sebagai defender untuk block striker adalah salah sebenarnya, kerana dia kita dapat lihat bahawa dia penyerang di belakang, dia tanpa melihat kedudukan salah satu antara pemain atau bola yang menyebabkan bola tu terus dihantar ke belakang. Dan kita kena ingat orang yang passing tu bukan calon orang. Bola tu dihantar tu ke tepat kan. Baik, sesedap rasa. Sedap pula. Betul, sesedap rasa bola tu datang. Ya. Tambah pula Wan Kapek yang memang running, yang suka running. Betul, yang akan receive untuk bola macam tu kan. Dan sekali lagi faktor Fikri juga penyebab. Kalau kita lihat sebagai penjaga gol yang di bahagian belakang, dia akan mendapat view yang paling besar. Tapi salah satu tadi penyebab, kalau dia touch bola ataupun dia touch blok Syazwan, kemungkinan kesukaran untuk dapatkan gol tu besar. Okey, gol kedua apabila seorang pemain pertahanan boleh beat sampai ke depan, kemudiannya alihkan sedikit, beat lagi. Kemudiannya menghantar ke dalam kawasan penting
Saya rasa kredit kepada Jai, Syarum. Ya, seperti mana saya katakan, yang Asmawi juga katakan, mereka kalah 1-1. Sepatutnya kita tahu apabila bertemu dengan perlu lebih rapat, perlu lebih agresif. Tapi dia membiarkan ruang untuk Jai menarikkan bola itu ke dalam dan juga menghantar bola tanpa tekanan. Itu adalah satu yang patut dipertikaikan. Tanpa tekanan. Dan juga satu antara yang baik, finish yang baik, Cici Kipri. Marking sekali lagi, bola tu satu hal. Bola tu satu cerita dah. Ya. Buka pula cerita baru bagaimana marking itu dilakukan. Betul, sekali lagi bila pergerakan Jai hantar, tukar posisi dari kanan untuk hantar kaki kiri, semestinya kedudukan pertahanan yang kita main pertahanan akan mengubah, akan dapat cuba melihat bola tanpa melihat pemain di belakang. Dan itu kelemahan di bahagian, sekali lagi kita tengok di kawasan tengah, Haris Kamarudin yang mungkin kalah 1-1 daripada view untuk bola crossing, dan antara itu sebenarnya sekali lagi antara yang baik. Tak nampak ke Pak Sherman? Yang nampak adalah attacking third, lepas tu main flank. Kepas tak nampak dalam picture. Saya rasa pada malam ni Kedah main lebih direct, lebih hantar direct. Dia tahu, mungkin saya rasa dia tahu kemampuan pasukan oponen tu dengan main lebih direct tanpa banyaknya kita lihat kombinasi di bahagian tengah. Kerana bagi saya pasukan Kedah dia tahu apabila kita bermain bola di belakang defender, kita memang ada chance untuk menjadikan gol. Dan hasilnya gol ketiga. Yes, sama skrip dia. Wah, awak relate kan gol ketiga. Betul. Cakap. Lagu yang didendangkan di separuh masa pertama sama. Jadi itu memberikan kelebihan kepada pemain-pemain yang suka berlari ni. Betul. Bersama dengan bola, dan itu dimiliki oleh Syazwan Zainon. Ya, betul, saya setuju kerana Syazwan dia kalau sebagai midfield, kalau saya di midfield, saya tak nak gunakan dia hantar ke tepat ke arah dia untuk dia tahan bola kaki untuk buat pergerakan. Bagus hantar kepada dia untuk dia melakukan larian. Di sini sebenarnya saya nak beri kredit sebelum Syazwan dapat buat larian ini, saya nak beri dia kredit kepada Fazrul Daniel kerana dia yang nampak view pergerakan ini berlaku. Teacher Kipre join untuk attacking, dia nampak gerakan 3 melibatkan attacking di bahagian hadapan. Saya rasa ini percaturan daripada Aidil yang begitu baik kerana dia nak di bahagian attacking tu semua pemain yang di bahagian attacking bergerak dan hasilnya gol ketiga terhasil. Bukan menidakkan Kelantan United, bukan nak menyatakan bahawa game ini adalah one way traffic, tidak. Tetapi mereka juga mempunyai peluang. Itu satu amaran kerana dikala lawan mempunyai gol yang defisit gol yang banyak, tetapi mereka masih lagi dengan kreativiti. Kalau lihat nak kata struggle tidak, tetapi urgensi yang dimiliki oleh Yuki Tanigawa, Masashi Motoyama berusaha keras di bahagian pertahanan. Ya betul, saya setuju dengan Masashi Motoyama juga Yuki Tanigawa bermain dengan baik, bekerja keras di bahagian tengah. Tetapi bagi saya mungkin di sebelah kiri dan kanan kurang membantu mereka. Kita tak boleh menafikan usaha yang dilakukan oleh Kelantan United. Kerana kalau kita lihat di separuh masa pertama, satu antara yang baik daripada Syarul Azwari yang tepat ke kepala Gassama, tetapi satu tandukan liar, dan separuh masa kedua satu tandukan terkena palang. Ada idea tu Dwi? Ya. Bukan tak ada kan? Ya. Idea dia masuk untuk attacking, nak pecahkan benteng break defend Kedah tu ada, tapi sekali lagi lah patu head to head ataupun pengalaman berdepan dengan situasi 1 lawan 1, mereka tak boleh challenge untuk beat untuk dapatkan pergerakan dan peluang untuk mendapatkan gol. Jadi both of you are ready? Okey. Ready ya? Okey, if you ready both of you, kita nak tengok reaksi dari both coach, iaitu Nazrul Irwan Makmur dan juga Aidil Syarin. First of all, we like to congratulate to Kedah because dia kita faham pasukan NAP juara Liga Super dan akan bermain AFC pada tahun depan. So saya bagi kredit kepada pemain saya sebab kita mempunyai jadual yang padat. Kita daripada Terengganu ke Johor, Johor ke Kedah, almost 15 jam perjalanan. So saya tahu pemain-pemain saya penat, tapi mereka telah menunjukkan permainan bagus dan berdisiplin. Kami memang saya membuat rotation pemain sebab kami telah mengharungi 2 perlawanan yang ketir bersama Terengganu, very masa yang pendek,
So saya nampak pemain saya penat, sebab tu saya buat rotation. Kita akan bertemu Negeri Sembilan di KB. InsyaAllah kita akan menurunkan pemain-pemain yang cergas. Yeah, of course. First of all, I have to congrats and Alhamdulillah, we got the result tonight. 3 points, very important for us. Good start for Malaysia Cup. We talk about performance, of course, it can be better. Yeah, but the boys work very, very hard to try to control the game and try to score early goal. But after we put a good pressure and we got first goal, then after that we still can score another goal. But it's just that maybe tonight is not on our luck. You can see 5-6 chances we had. Sherman miss, Chipre miss, so, but overall I think, like I say, we can still be better and improve after tonight's game. Baik, apapun tahniah kepada Aidil dan juga Nazrul Erwan Makmur. Nyata perjalanan 15 jam seperti yang kita kan perlu diambil kira juga, dan inilah masanya untuk kita meyakinkan kepada pihak pengurusan, jangan kata tak apa pergi naik bas je. Ini sedikit sebanyak akan terkesan, Rom, bekas pemain. Kedua-duanya bekas pemain, Wi. Ya, betul. Ini pengalaman yang kami juga saya rasa kita share lah, mengalami benda ni. So memang ada impak sepatutnya daripada segi faktor rehat, kecergasan kan. Macam Kelantan United sendiri, mereka mengaruhi 2 perlawanan baki tu, campur yang ni. So agak perjalanan mereka agak kurang baik untuk berdepan dengan Kedah. Okey, baik. Ada tambah, Rom? Tak ada? Okey. Boleh saya pergi ke berikutnya? Yes, you may. Boleh ya? Yes. Saya nak break.